Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang penonton, sidang para haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, ya, kita dapat lagi bertemu dalam ruang ceramah ataupun kita kata muzakarah, ilmu dalam perkara bab kitab yang kita kongsikan, ya. Pada kali ini ialah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamdil Quran karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kita sambung perkara yang berikutnya dalam kitab ini, iaitu masih lagi bacaan Al-Quran, ya, dalam solat dan luar solat, ya. Yang lalu kita dapat pelajari iaitu adakah sunat ataupun tidak, ya, membaca surah lazim selepas Fatihah itu dihimpunkan dua surah, dalam satu rakaat, ya. Contohnya pada rakaat pertama selepas Fatihah kita baca suratul Kafirun dan kita sambung pula disambung dengan suratul Al-Masad ataupun surah Al-Qul Huwallahu Ahad sebagainya. Adakah ianya dibolehkan, ya? Dalam kitab ini ataupun pandangan ulama Imam Mazhab Syafi'i rahimahullah, ya, mengatakan dibolehkan bahkan sunat, ya. Itu rumus yang pertama. Yang kedua, dibaca surah ayat-ayat Al-Quran, ya, dibaca dalam solat di mana tempat ataupun solat fardu atau sunat dibacakan dengan jahar ataupun baca dengan nyaring ataupun dibaca dengan sir, iaitu dibaca dengan kadar di dalam kadar bacaan sekadar telinga, ya, dengar telinga sendiri. Mana solat-solat yang dibaca dengan jahar, mana solat-solat yang dibaca dengan sir, ya. Kita rumuskan bahawa bagi solat fardu, ya, yang disunatkan untuk dibaca jahar ialah pada solat subuh, solat maghrib, solat isyak dan solat fardu Jumaat. Manakala solat-solat sunat yang disunatkan baca jahar ialah solat hari raya, solat tarawih, ya, solat witir, ya, dan termasuk juga solat, ya, istisqa, ya. Dan manakala solat-solat yang tidak dibaca dengan jahar ataupun disir, iaitu solat fardu zuhur dan asar. Manakala solat sunat, iaitu pada solat sunat yang tidak disunatkan baca, iaitu solat kusyuf ataupun solat sunat gerhana matahari, tidak disunatkan untuk baca dengan jahar ataupun disunatkan baca dengan sir. Jika kita melanggar ataupun kita melakukan sebaliknya, yang jahar kita baca sir, yang sir kita jahar, tetap sah hukumnya, namun hukumnya makruh jika melakukannya. Contoh, kita membaca bacaan kuat dalam solat zuhur ataupun solat asar, maka hukumnya makruh. Ataupun kita baca dengan sir pada solat maghrib, baca dengan kadar-kadar telinga, hukumnya juga makruh. Namun perbuatan tersebut, ya, kedua-duanya, ya, tetap sah, ya, semua hukumnya makruh. Baik, pada malam ni kita pelajari bab perkara diam, ya, pada solat. Dalam solat ni kita sebenarnya banyak tempat ataupun semua tempat lah kita baca, kita tidak ada peluang untuk diam. Tetapi dalam kes ini imam disunatkan diam 4 tempat dalam buku ni, ya, dan kita At-Tibyan fi Adabi Hamdil Quran. Imam Nawawi mengatakan menghimpunkan ada 4 tempat imam kena diam, ya, sunat untuk didiam. Kalau dia tak diam, maknanya hukumnya makruh. Kalau dilanggar lah, imam tu langgar, hukumnya imam tu melakukan perkara makruh. Untuk makmum, diam bagi makmum tu biasalah. Contohnya imam baca Fatihah, makmum confirm diam lah, ya, mendengar, ya. Iza quri'al Quran fastami'u lahu. Bila dibacakan Al-Quran maka kamu kena dengar, maknanya diamlah makmum tu. Bagi makmum jelas dia banyak tempat dia diam, ya. Tapi bagi imam dia ada 4 tempat
ya, yang dia sunat untuk diam. Kalau dia langgar, maka dia melakukan perkara makruh. Apa dia 4 tempat? Ini dalam kitab Fi Adabi Hamlatil Quran, ya, dan oleh penang Imam Nawawi menghimpunkan 4 tempat. Setengah ulama kata ada 5. 5 tempat. Baik, kita sebut yang 4 tempat dulu. Okey, 4 tempat yang imam sunat untuk diamkan diri ataupun berdiam ialah pertama pada selepas takbiratul ihram. Selepas dia baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam dulu. Baru imam tadi baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsira. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbaru terus saja direct. Maknanya kalau dibuat begitu hukumnya makruh. Ya, bagi para imah ni kena tahu keadaan ini. Ya, jangan perlu dia diam selepas dia angkat takbiratul ihram sebelum membaca doa iftitah. Ya, kata Imam Nawawi, tujuan dia diam tadi ialah memberi peluang kepada makmum untuk mengangkat takbiratul ihram. Kan bila imam angkat Allahu Akbar, makmum pula angkat takbir Allahu Akbar. Waktu tu peluang dia angkat, makmum angkat tu, waktu itulah imam diam. So tempat pertama imam untuk berdiam ketika dalam solat ialah selepas membaca takbiratul ihram. Yang kedua, imam sunat untuk dia berdiam selepas membaca surah Al-Fatihah, iaitu di antara akhir ayat surah Fatihah dengan amin. Surah akhir surah Fatihah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu lin tu diam dulu baru baca amin. Sunat diam begitu. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus tu makruh hukumnya. Imam kena diam dulu, selepas sesudah saja ataupun usai saja membaca surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Tu tempat yang kedua, imam sunat berdiam. Yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah, sunat imam itu berdiam selepas membaca amin dengan diam yang lama mengikut kadar makmum boleh membaca surah Al-Fatihah. Di sini ada dua perkara yang kita dapat ilmu lah, ya. Yang pertama, selepas aja baca amin, kan, imam tu dan makmum baca, makmum dan imam tu membaca amin sama-sama tu, imam diam. Kita dapat tahu dah perkara pertama ilmu yang kita tahu, imam sunat baca imam sunat diam ketika selepas saja usai membaca amin bersama makmum, dan makmum membaca Fatihah lepas tu, kan, dia diam. Yang kedua ialah selalunya, ni yang kita katakan selalunya imam diam antara amin nak membaca surah tu, dia diam tu agak yang sekejap, kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lepas tu dia terus baca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Nampak? Dia diam tu tak lama. Kata Imam Nawawi, sunat untuk dia diam yang lama. Lama tu macam mana? Menurut kadar, ni ilmu yang kedua kita dapat. Kadar makmum boleh membaca surah Fatihah. Maknanya makmum tu baca surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sampai waladdallin. Kadar itu lamanya imam, barulah imam baca surah lazim ataupun ayat-ayat apa yang disunatkan dibaca selepas Fatihah tadi. Bukan langsung membaca surah lazim ataupun surah selepas Fatihah. Ini yang kita jarang tengok dan lihat keadaan ini, yang para imam yang lama berdiam, dengan kadar lama tu, dengan kadar lamanya makmum membaca Fatihah. Selalunya lepas aja waladdallin amin tu, terus dia baca surah. Sebenarnya kalau ikut pandangan imam kita, iaitu Imam Nawawi, iaitu bermazhab Imam Syafi'i, kadar diam itu ialah kadar lamanya sekadar makmum membaca Fatihah. Lama tu, dalam berapa second, dalam 40 ke 50 second, mana lama. Tapi biasanya tak sampai 40-50 second imam tu diam, terus dia baca surah ataupun surah ayat.
Yang keempat, kata Imam Nawawi, sunat untuk imam itu berdiam. Ya, ada solat ni ya, ada tempat yang dia diam. Semua solat kita baca. Alhamdulillah, daripada Allahu Akbar kabira sampailah at-tahiyah, sampailah assalamualaikum warahmatullahi, semua kita baca. Tak ada tempat yang kita diam. Rukuk kita baca zikir, tidak kita baca zikir, sujud kita baca zikir, doa, duduk antara sujud kita baca doa. So maknanya tiada tempat yang berdiam. Tapi bagi kata imam ni, atau kita kata khas, ya, tempat yang boleh kita kata sunat dia berdiam, iaitu yang keempat ialah selepas membaca surah. Ini juga jarang kita lihat ataupun para imam lakukan. Ya, selalunya contoh dia baca surah lazim, surah muqassar, kita dah belajar surah mufassal kan, yang lalu lepas kita dah belajar surah mufassal disunatkan untuk membaca pada setiap kata disunatkan baca surah mufassal ni, surah ayat yang pendek selepas baca Fatihah, ya, pada 2 rakaat pertama kan. Kita dah belajar yang lepas. Contoh dia baca surah mufassal, surah apa ni, kategori surah mufassal, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, tu rukuk. Selalunya begitu. Sebenarnya sunat di situ imam, ya, maknanya kalau dia tak buat hukumnya makruh. Kalau dia buat langsung terus rukuk tadi, lepas baca surah Ikhlas tadi, habis terus dia rukuk, maka perbuatan tersebut. Maka di sana imam ataupun kita kata mazhab kita mengajar, Imam Nawawi mengajar kita sunat untuk kita diam ataupun imam tu diam di antara bacaan Al-Quran ataupun surah tadi sebelum dirukuk. Maknanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, diam dulu 2 second macam tu, Allahu akbar, baru dia rukuk. So berapa tempat? 4 tempat mengikut buku ini yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, selepas takbiratul ihram, sunat imam tu diam, baru baca baru baca doa iftitah. Yang kedua, sunat berdiam imam selepas saja seusai membaca ayat yang ke-7 surah Fatihah, waladhdallin, diam dulu baru amin. Yang ketiga, sunat diamnya imam antara amin dengan membaca surah, ya, amin dengan membaca surah. Dan kadar yang ketiga ni, diam ini kadar yang lama sedikit, iaitu kadar membaca surah Fatihah oleh imam, oleh makmum. Dan yang keempat, diamnya imam iaitu sesusai saja membaca surah-surah mufassal sebelum rukuk, ya. Jangan langsung rukuk, mana diam dulu baru rukuk. Okey, yang kelima, penambahanlah, ada mengatakan, ulama kata 5 tempat boleh didiam, sunat didiam. Tadi 4 tambah 1, iaitu seusai saja bangun daripada rakaat pertama. Contohnya kan, subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, pada sujud yang kedua tu kan nak bangun kan, Allahu akbar, diam dulu barulah baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tu pada rakaat pertama. Dan rakaat kedua, sebelum membaca Fatihah, bagi imam itu diam dulu, setelah bangun daripada rakaat. Tu tambahlah 5 tempat yang disunatkan berdiamnya imam. Ni ilmu kita pada malam ni. Siapa yang para imam ni, ustaz saya bukan imam, imam dah dilantik, dia lah yang kita tahu. No, kita juga kena tahu sekiranya kita menjadi imam kepada isteri kita, sekiranya kita menjadi imam kepada keluarga kita, sekiranya kita menjadi imam kepada anak-anak kita, ataupun kita ajar pada anak-anak kita yang menjadi imam. Sunat untuk 5 tempat ini imam untuk berdiam, bukan langgar, bukannya cepat, maknanya kalau dia lakukan perbuatan tersebut maka dia melakukan perkara makruh. Tu kena tahu. So dalam konteks PKP ni, tempoh kita bukan kuarantin lah, kekal dalam rumah ni kan, stay at home ni, kebanyakan kita jadi imam. So kita amalkan sunnah, iaitu imam sunat untuk berdiam pada 5 tempat. Ulang balik. Yang pertama, sesudah membaca takbiratul ihram, sesudah membaca surah Fatihah sebelum amin, dan sesudah membaca amin, kemudian sesudah membaca surah mufassal ataupun surah-surah dalam solat pertama, rakaat pertama dan kedua sebelum rukuk,
ataupun pada rakaat ketiga, keempat sesudah baca Fatihah. Maknanya selepas baca surah tu, sebelum rukuk tu diam dulu. Ya. Tapi rakaat ketiga, keempat memang diamlah, bukan diamlah, maksudnya baca masing-masing kan. Ini maknanya pada rakaat pertama, kedua lah, ya. Yang tepatnya pada pertama, sebab dia membaca jahar. Kita nak sebut benda ni sebab dia baca kuat kan. Maka sunat sana diam. Dan yang kelima ialah sunat diamnya imam setelah bangunnya daripada daripada rakaat, untuk rakaat yang baru, ya, yang sama ada rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua, barulah dia baca Fatihah, ya. 5 tempat sunat imam membaca sunat imam untuk berdiam, ataupun dalam bahasa dipanggil sukut, ya, sukut diam. Perkara seterusnya, perkara kedua, cukup, kita ambil dua perkara je. Yang lalu kita perkara membaca apa tadi, yang lepas, menghimpunkan 2 surah dalam satu rakaat, dan kita berbicara tentang ayat Al-Quran yang dibaca kuat dan dibaca dengan perlahan, ya, dalam solat fardu dan sunat. Malam ni kita perkara pertama ialah sunat membaca sunat imam itu berdiam, ya, dalam 5 tempat dan solat. Dan kedua dalam pada malam ini ialah sunat membaca amin, ya, selepas ataupun seusai membaca Fatihah. Okey. Ini perkara yang penting juga, dan juga perkara yang perlu kita tahu. Amin ni pun satu perkara ilmu dan kita kena tahu, sebab ramai yang langgar juga. Kan? Sebelum imam belum baca amin, makmum dulu kita dengar amin. Imam tak baca amin lagi. Kan? Sedangkan di sana ada hukum, kita ada istinbat hadis, bahkan ada hadis yang mutawatir, yang hadis sahih, imam dan makmum membaca amin serentak ni didoakan oleh para malaikat. Tu kita tak tahu, ya, sebab tak ada kelas, kan. Okey, kita bicara perkara yang kedua pada malam ni. Sunat mengucapkan amin selesai membaca Al-Fatihah. Okey, Imam Nawawi mengatakan apabila seorang pembaca Al-Quran selesai saja membaca surah Fatihah di dalam ataupun luar solat. So kita faham amin, baca amin ni dalam solat je. Sebenarnya tak. Sebenarnya sunat baca amin ini baca dalam solat maupun di luar solat. Di luar solat macam mana? Okey, contohnya pengurusi majlis kata, kan, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, pada malam ini, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Baca, kan, waladhdallin. Sunat kita baca amin. Kau baca amin kenapa? Kita kan dalam solat? No. Ni Imam Nawawi kata sunat baca amin selepas Fatihah, sama ada dalam solat maupun di luar solat. Tu kena tahu, ya. Bukannya amin ini dalam solat saja, ya. Amin ini disunatkan juga membacanya selepas membaca Fatihah di luar solat juga. Sunat baginya, okey, banyak hadis sahih yang masyhur berkenaannya yang kami telah kemukakan pada fasal sebelum ini, iaitu sunat baginya memisahkan di antara surah Fatihah dan ucapan amin dengan diam seketika. Yang tadilah, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam seketika, amin, jangan sambung. Sebab apa? Katanya, ya, supaya diam tadi itu tidak mengatakan amin itu dalam surah Fatihah. Takut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Amin ni dalam surah Fatihah ke? Takut begitu. Sebab itu sunat dibaca dengan tertil lah. Mana waladdallin, berhenti, diam seketika, dosakan, baca amin. Supaya memisahkan amin dengan al-dallin tu bukan ayat yang sama, ataupun bukan amin itu masuk dalam surah Fatihah. Okey, ibu, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang pendengar, apa yang kita faham maksud amin? Tentulah jawapannya, perkenankanlah ya Allah. Itu yang kita tahu, kan? Perkenankanlah ataupun makbulkanlah, kan? Sebenarnya amin telah dibahas oleh para ulama, banyak maksud dia. Yang kita tahu tu perkenankanlah, makbulkanlah tu berdua, dalam buku ini amin itu bermaksud ya Allah kabulkanlah, mana perkenankanlah. Yang kedua, amin bermaksud jadikanlah sedemikian, kan? Ya Allah, jadikanlah anak aku ini berjaya dalam peperiksaan SPM. Amin. Jadikan sedemikian, maksudnya jadikan anak itu berjaya. Itu maksudnya. Bukan amin tadi bermaksud perkenankan, makbulkan. Yang kedua maksudnya jadikanlah sedemikian. Maksud amin yang kedua. Maksud amin yang ketiga ialah lakukanlah ya Allah,
Ya, sebab tiada siapa yang mampu melakukan kesemua ini melainkan Allah. Maknanya lakukanlah ya Allah. Contohnya, ya Allah, aku mencari rezeki pada hari ini, berkatilah rezeki aku. Amin. Maknanya lakukanlah ya Allah. Lakukan untuk kita ni mencari rezeki yang berkat. Macam tu maksud dia. Ya. 3 maksud dia. Yang keempat, ya Allah, jangan sia-siakan harapan kami. Amin. Maksudnya ya Allah, jangan sia-siakan harapan kami. Nampak? Yang keempat. Yang kelima maksud amin ialah ya Allah, kurniakanlah kebaikan pada kami. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan pada kami. Amin. Waril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan pada kami. Nampak? Bukan maksudnya berkenankan aja, bukan maksudnya makbulkan aja. Maksudnya kurniakan kebaikan, maksudnya lakukanlah, maksudnya jadikanlah sedemikian rupa. Banyak maksud amin sebenarnya, ya. Dan kira kata banyaklah, ya, maksud amin ini cukup 5, ya, untuk kita tahu amin ni maksudnya perkenankan atau makbulkan. Kedua, lakukanlah. Yang ketiga, jangan sia-siakan harapan kami. Yang keempat, kurniakanlah kebaikan pada kami. Yang kelima, ya Allah, kurniakanlah kebaikan kami. Ya, ulang balik. Yang pertama, amin itu maksud ya Allah, kabulkanlah ataupun perkenankanlah. Yang kedua, maksudnya jadikanlah sedemikian rupa. Yang ketiga, lakukanlah, ya Allah. Yang keempat, jangan sia-siakan harapan kami. Yang kelima, kurniakanlah kebaikan pada kami. Cukup 5 maksud amin. Jadi kalau kita amin tu, ingat 5 maksud ni bukan maksud kanan saja. Maksud lakukanlah, maksudkan jadikanlah sedemikian rupa, kurniakanlah kebaikan. Maknanya kita lebih faham maksud dia, lebih rasa zuk atas apa yang kita ucapkan. Zuk ni maknanya lebih menghayati, ya, apabila kita ucapkan amin tersebut. Baik, ini juga penting. Ini selalu kita dengar macam-macam sebutan amin. Para tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para sidang pendengar, penonton, macam mana bacaan amin yang sebenar? Baca amin lah Ustaz. Lagi-lagi anak dia nama Amin, lagi senang. Betul sebutan tu, amin. Kan? Okay, kita dengar malam ni yang disebut oleh Nawawi dan kita At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran ini. Yang pertama, sebutan yang paling masyhur ataupun paling tepat. Ada 2 sebutan yang paling masyhur. Ya, 2 ni yang kita kata kita pakailah. Walaupun ada banyak-banyak pandangan, tapi pakai 2 ni. Tapi yang paling masyhur ialah memanjangkan amin tanpa tasdidkan mim. Maksudnya macam mana? Caranya macam mana? Amin. Dengan mim. Tu panjang. Itu yang paling tepat. Panjangkan tu tak kira. Tapi kalau boleh, panjang tu agak-agak imam dengan makmum tu sama. Jangan imam panjang sangat. Makmum dah habis dah. Amin dah. Ataupun makmum panjang sangat, imam pula pendek. Kan? Jadi alat kadarnya tu agak-agak boleh agak. Imam dan makmum tu amin. Kita dengar makmum baca, makmum pula dengar imam baca. Baru cantik. Ini yang paling tepat. Tanpa tasydid. Jangan amin. Selalu kita dengar juga mim tu ditasydidkan. Tak betul. Maknanya bukanlah tak betul, maksudnya tidak tepat, tidak fasih. Dalam bahasa Arab panggil tak afsah, tak tepat. Sebab kita nak masukkan ya Allah perkenankan, ya Allah lakukan, ya Allah kurniakan kebaikan, ya Allah jangan sisihkan kami. Kan kita nak masukkan tadi, sebut-sebut tu kena betul lah. Okey, pertanyaan yang pertama kata Imam Nawawi, tu panjang, min tu pun boleh panjang juga tanpa tasydid mim. Tu yang paling afsah. Yang kedua, amin. Amin. Tu pendek. Amin. Yang kedua ni pun masyhur tapi tak afsah. Sebab itu saya syorkan yang pertama, sebab apa ini yang kita amalkan selama ni. Sebab amin ni jarang, walaupun betul tapi jarang ataupun kurang kebiasaan dalam kalangan masyarakat kita yang baca tu pendek. Amin. Walaupun kita dengar ada yang baca begitu, jangan salahkan dia sebab kita dah baca malam ni. Betul sebutan dia, cuma tak afsah seperti yang pertama. Okey. Yang ketiga, ini jarang, ya. Tapi betul, ya. Apa dia? Imalahkan pada hamzah serta panjang di antara huruf hamzah dengan mim.
Imalah ni apa dia? Condong. Majreha. Majre re itu imalah. So kalau amin, 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 itu. Sebab tu saya kata yang ketiga ni betul, cuma jarang kita dengar dan kita amal. So kita pegang yang pertama tu cukup, iaitu apa? Panjangkan a dan jangan tasydid mim. Mim. Jangan tasydidkan mim. Jangan sabdukan mim tadi. Jangan tekankan mim tadi. Itu yang kita pegang, ya. Baik. So boleh ke ustaz yang baca yang tasydidkan mim? Amin. Ini saya nak sebut. Bukan kata tak betul, ya. Mim ditasydidkan berserta sebutan yang panjang kata wahidi, ialah hal ini disahkan bahawa kami meletakkan matlamat hanya kepadamu ya Allah, ya, yang maksud dia itulah, ya, untuk mensisihkan orang yang mempunyai matlamat ini. Cara sebutan keempat ini sangat asing. Itu saya bercakap, dengungkan mim tu asing sebenarnya, ya. Asing, ya, sangat asing. Dan kalau ahli bahasa Arab mengira satu kesilapan pula, kan? Kesilapan pula. Sebab apa? Sebab dia kalau tasydidkan mim tu, dia maksudnya ada kata imbuhan. Sepatutnya perkenankanlah. Jadi ada yang ada orang lain pula suruh perkenankan, macam tu, imbuhan, kan? Suruh maksud yang berdouble makna. Double makna ni makna yang lain. Sebab tu ahli bahasa kata dia satu kesilapan. Dan sekumpulan ulama mazhab kami, kata Imam Nawawi, sesiapa yang mengucapkan dalam solat maka batalnya solat. Ada pandangan begitu. Sebab itu jangan tasydidkan mim. Walaupun ada kata-kata tak apa, tapi ada kata yang kata boleh batal solat. Sebab itu hati-hati para ilmu, pada puan-puan hajat, tuan-tuan haji, para sekalian dengar, dengungkan mim itu dikhawatiri kita tak ada ilmu, mungkin dimaafkan, tapi kalau kita tahu ilmu, takut dia membatalkan solat. So yang paling tepat, ingat dalam kuliah kita pada malam ni, amin, tu panjangkan. Dan eloknya yang panjang itu sama, wafaqa. Nanti kita dengar hadis, kenapa kena baca sama imam dan makmum, amin tu sama. Nanti kita akan dengarnya, ya. Baik. Ulama berkata sunat mengucapkan amin dalam solat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian. Kita kena faham juga. Bukan je ustaz baca amin ni ketika solat jemaah lah, kan? Sebab imam baca Fatihah, kita dengar, dan imam baca amin, kita pun ikut sama, kan? Adakah solat jemaah saja? Tidak. Amin itu juga sunat pada solat sendirian. Seorang-seorang sembahyang, kan? Terlewat, tak pergi masjid, seorang-seorang sembahyang kat rumah, isteri pun tak ada, kan? Kita seorang-seorang kena tunaikan solat, kan? Wal maghdubi alaihim waladdallin. Tak camin. Yalah, makmum tak ada, seorang-seorang. Tak betul, ya. Baca juga amin. Amin. Kan saya sebut tadi, amin pada Fatihah ni bukan di dalam solat, juga di luar solat. Ini begitu juga dalam solat, walaupun sendirian juga disunatkan membaca amin. Imam dan orang yang solat sendirian juga sunat menguatkan suara ketika mengucapkan amin dan solat jahriyah. Nampak? Solat jahriyah, kan, kita tahu kan, solat maghrib, solat isyak, solat subuh, solat Jumaat, sembahyang sendirian, contoh solat subuh, kan kita baca jahar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kita kena kuat walaupun sembahyang seorang-seorang, orang belakang tak ada ni. Ya, itu kaedahnya. Ustaz, kan amin ni kena kuat bila jemaah? No. Walaupun kita sendirian juga ucapkan amin. Bahkan kalau solat jahiriyah seperti subuh, maghrib, isyak, kalau sembahyang sendiri juga kena kuatkan amin itu. Ya, ini ilmu kita pada malam ni. Namun mereka berselisih pandangan bagi selisih makmum. Pendapat yang sahih, makmum sunat menguatkan suara. Pendapat kedua, makmum tidak perlu menguatkan suara. Ini yang kita kata perbezaan lah, ya. Pendapat ketiga, makmum mengangkat suara jika kuatir ramai. Jika tidak ramai, maka tidak perlu menguatkan suara. Ini pandangan-pandangan yang kata, ustaz, kalau sembahyang ramai baru nak kuat ke? Ataupun sembahyang 2 orang, adakah nak perlu kuat juga? Kan? Jadi pandangan ulama dalam hal ini, bagi mereka yang sembahyang ramai, 40 orang, 50 orang, 100 orang, masjid yang besar, ramai orang, Jumaat, itu kuat. Sebab ramai. Tapi kalau sekadar 2 orang, Zuhur 2 orang aja. Lagi-lagi terhad pula waktu PKP ni. Tak payahlah, maghrib tu amin kuatnya sebab 3 orang aja. Sekadarlah 3 orang tu je lah dengar amin, kan. Itu kata dia masukkan oleh
Imam Nawawi dalam kitab ini. Makmum tidak perlu menguatkan suara jika kuantiti mereka tidak ramai. Ucapan amin bagi makmum adalah selari dengan imam. Ini saya nak sebut tadi. Kenapa yang kita afsah sesebutan tu panjang? Kena selari dengan imam. Dan imam pun kena selari dengan makmum. Kita kena masing-masing dengar. Supaya sebut sama-sama, berhenti sama-sama. Kenapa? Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Iza qala al-imam waladdallin faqulu amin." Faqulu amin faman wafaqa. Nabi sebut faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang sebut saja imam baca waladdallin, dia membaca amin, imam dan makmum tadi baca amin, wafaqa, serentak, sama sebut, sama berhenti, samalah dia bacaan para malaikat. Bila sama saja bacaan dia dengan imam dan makmum tadi dan serentak dengan ucapan para malaikat, serentak atas sebab serentak, sama mula sama berhenti imam dan makmum dan juga para malaikat yang kita tak nampak dan kita tak dengar, eloklah tak dengar. Kalau dengar pula kuat pula yang sebutan para malaikat, tak lari kita pula dalam solat. Maksudnya dalam sudut keyakinan bahawa kita sebut dengan makmum sebut, imam dan makmum tu sebut sama, kita yakin bahawa para malaikat juga sebut sama amin. Dan seketika itu kata Nabi SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan. Masya Allah. Dengan perbuatan itu je, puan-puan hajah, tuan-tuan haji. Tapi perkara ini pun kita rasa amat ringan dan kita rasa tak ambil peduli. Bahkan kita tak sebut pun imam, tak sebut pun amin tu. Bila imam baca amin, kita diam. Sebenarnya doa ni, tapi malas. Malas nak sebut amin. Amin pun sebut malas. Jadi sedangkan di situ adanya hikmah fadilat, hadis yang riwayatkan Imam Bukhari, yang riwayat Imam Bukhari yang melaporkan Abu Hurairah. Kuat tak kuatnya hadis ini. Wafaqa imam dan makmum dan amin tadi, ta'min malaikah, ghufira ma taqaddama min zambi. Diampunkan segala dosa. Tak nak ke puan-puan hajah, tuan-tuan haji, dosa kita yang ini sikit ke banyak? Dah tentunya banyak. Bayangkan yang banyak seperti buih-buih di lautan tu, banyaknya tu, diampunkan segala-galanya. Dengan asbab kita meyakini membaca imam dan makmum itu sama perbuatan membaca amin mula dan akhir, maka kita dapat fadilat diampunkan dosa yang lalu. Dalam sabda hadis Nabi yang lain, hadis yang sahih, "Iza ammanal iman fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Maksudnya ucap itu serentak juga. Iaitu ulama mazhab kami mengatakan, kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i, mazhab kami ni maksudnya mazhab Imam Syafi'i lah. Tiada tempat dalam solat yang disunatkan agar ucapan makmum selari dalam ucapan imam kecuali pada ucapan amin. Mana ada? Kalau biasanya imam baca Fatihah, makmum kemudian imam baca surah, makmum baca Fatihah. Kemudian imam baca zikir rukuk, barulah makmum baca zikir rukuk, dan seterusnya. Tak ada yang sama, tak ada yang selari, melainkan satu tempat ni saja, kata Imam Nawawi, ucapan yang sama imam dan makmum ialah pada ucapan amin. Jadi ambil peluang itu para tuan-tuan hajah, tuan-tuan haji, sedang pendengar, sedang penonton, fadilat-fadilat yang kita tahu pada malam ini, pengajaran pada malam ini saya ulang balik, iaitu bagaimana imam itu disunatkan berdiam dalam solat, iaitu pada 5 tempat. Kita rumuskan tadi 5 tempat. Yang kedua, perkara pada yang baik pada ilmu yang kita dapat pada malam ini ialah cara kita mengucapkan amin, masuk amin tu sendiri, dan fadilat membaca amin serentak imam dan makmum, dengan mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini, walaupun tidak lama dan tidaklah sekejap, tidaklah kita panjang kuliah, tapi memberi manfaat mudah-mudahan pengajaran kita dapat pada malam ini. Sekadar itu, kita akan jumpa lagi siri yang kedua, yang ketiga insya-Allah, iaitu membicarakan perkara sujud tilawah. Ini juga perkara yang agak penting dalam solat kita, dan juga di luar solat, bagaimana kita disunatkan untuk sujud tilawah. InsyaAllah kita akan bicara hal tersebut pada masa akan datang. Sekadar itu perjumpaan kita, kuliah kita pada malam ini, dan kita jumpa lagi insyaAllah di masa akan datang.
Assalamualaikum.